Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Alhamdulillah, kita kembali dalam tazkirah Ramadan ini, di mana pada perjumpaan yang lalu kita telah masuk pada faedah yang kedua dan juga sedang menafsirkan makna apa yang dimaksudkan dengan sifat dengki. Sifat tidak ada dengki kepada umat Islam, di mana kita telah lalu beberapa perkara, beberapa tafsirannya. Yang pertama, tidak ada iri hati, tidak ada iri hati terhadap kebaikan yang didapati oleh orang-orang Islam. Yang kedua adalah sifat pemaaf. Yang ketiga adalah kuatnya sifat kasih sayang kepada semua umat Islam. Baik, jadi kita menyambung kembali tafsiran mengenai tidak menyimpan dengki dan juga curang terhadap orang Islam adalah, di antara tafsirannya adalah ia seperti mana yang ditulis dalam kitab sini. Baik, sebelum saya sambung sini, ingin cuma nak diingatkan sajalah, kami menggunakan kitab Akhlak yang Mulia, Amalan Penyelamat dari Azab Neraka. Amalan Penyelamat dari Azab Neraka yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadil Haji Ahmad Haris Suhaimi. Semoga Allah SWT memanjangkan umur beliau dalam kesihatan. Baik, jadi disambung sini kata, ia boleh juga ditafsirkan dengan sifat hati yang suka menolong setiap orang Islam yang susah. Jadi tidak adanya sifat dengki kepada umat Islam boleh juga ditafsir dengan adalah orang yang suka menolong. Suka menolong setiap orang Islam yang susah. Bukan sahaja orang Islam. Orang Islam tu khususnya, amnya pada semua manusia. Rajin dia, suka dia untuk menolong manusia. Jadi itu maknanya, itu mengikut tafsiran mengatakan dia tidak ada sifat iri atau dengki ataupun dan curang terhadap orang-orang Islam. Suka menolong. Pantang saja orang bersuara, dengan cepat dia beri. Cepat dia memberi, suka untuk menolong. Itu adalah menunjukkan hatinya itu mulia. Menunjukkan hatinya itu mulia. Dia tak ada fikirlah, dia tidak ada fikir yang apa namanya, kalau dia apa namanya tolong ini, apa ni nanti dia nak dapat duit apa yang akan didapat, dapat nama, kita tak fikir itu semua. Yang penting dia nak menolong orang tersebut. Soal orang tu buat baik ke dia atau orang tu buat jahat kepada dia, tak peduli, tak soal. Tak soal, yang penting dia nak menolong orang tersebut. Inilah yang pernah diriwayatkan sebuah kisah daripada Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW melihat seorang perempuan tua yang sedang memikul barang yang berat. Jadi Nabi nampak, Nabi SAW, Nabi kita ni, kita tahu orang yang sangat lemah lembut. Sangat bersifat rahmat. Sangat bersifat rahmat. Jadi Nabi tengok, kesian ni orang tua. Orang tua ni adalah orang tua yang kafir. Orang tua kafir. Jadi apa yang Nabi SAW buat? Nabi tolong, Nabi pergi kepada orang tua tu. Nabi tolong angkatkan barang tersebut. Lalu orang tua ini mengatakan, wahai anak muda, tak usahlah kau menolong aku, kerana aku tidak mempunyai apa-apa wang untuk memberi kamu upah. Maka kata Nabi SAW, tidak, dalam maksud hadis, aku tidak memerlukan apa-apa upahan. Baik, jadi Nabi pun menemani perempuan tua itu untuk dihantar barang yang berat itu ke rumahnya. Dalam perjalanan itu, perempuan tua ini kata, aku ni memang tidak ada apa-apa upah untuk kamu. Tetapi memandangkan kamu ini telah menolong aku dengan seikhlasnya, aku sangat tertarik dengan akhlak kamu, maka aku nak berikan kamu satu nasihat yang sangat berharga untuk diri kamu. Jadi Nabi diam. Jadi dia sambung ni, orang tua ni dia sambung. Dia bilang, apa pun yang kamu lakukan, janganlah kamu ikut ajarannya Rasulullah SAW. Dia sebut nama lah, dia sebut nama. Dia tak tahu yang sedang berbual ni Nabi SAW. Orang tua ni cakap lah Nabi inilah, Nabi tu na'uzubillah. Tak perlulah saya nak elaboratekan, nak bilang apa yang dia cakap. Kita semua faham lah.
itulah, ini habis dimakilah, habis dihina Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam. Subhanallah. Kalau kena kita tu dengan barang tu dah terlingkup kata kepala dia sekali. Kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada macam hati, tak ada macam gitu. Nampak bersihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis perempuan ni cerita, betul-betul dia habis cerita ni sampai dekat rumahnya orang tua tu. Sampai dekat depan rumah orang tua tu, Nabi pun letak barang, Nabi pun nak beredar. Bila Nabi nak beredar, orang tua ni tanya, "Nak, ada satu masalah ada satu perkara yang aku belum tanya pada kamu. Sepanjang perjalanan tadi yang aku cerita pada kamu itu dan ini, aku lupa nak tanya pada kamu, siapakah nama kamu?" Nabi SAW jawab, Nabi senyum. Senyum Nabi SAW, toleh kepada perempuan tua, Nabi kata, "Nama aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Orang tua tu dah pucat, dah tak tahu apa nak cakap. Pasal apa? Tadi dah berbakul-bakul lah kena dia hina Nabi SAW. Rupanya orang yang dia hina tu sebelah dia saja. Subhanallah. Jadi begitulah akhlaknya Nabi SAW. Nabi menolong orang, tak kisah dia kawan ataupun dia lawan. Subhanallah. Baik. Kemudian disambung lagi kata sini, dan juga boleh juga ditafsirkan dengan hati yang mudah menerima nasihat dan teguran. Dia adalah orang yang senang untuk menerima nasihat dan teguran. Boleh juga orang yang tidak ada hasad dengki ni adalah orang yang tidak ada dengki, orang yang tidak ada curang terhadap orang lain, adalah orang yang mudah untuk menerima nasihat dan teguran. Kerana hanya sahaja yang membuatkan orang itu tidak boleh menerima nasihat, tidak boleh menerima teguran, kerana hatinya itu ada masalah. Kalau dia hati itu tidak ada masalah, teguran yang dia terima, dia akan terima dengan sebaik-baiknya. Dia akan terima dengan sebaik-baiknya. Dia tidak kata, "Alah, kau pun sama juga. Kau tegur aku pasal aku punya semayang, kau banyak punya semayang, kau banyak punya tutup aurat, kau banyak punya tu, kau banyak punya ni." Dia tak ada kata macam gitu. Orang tegur dia, "Saudara, saya nampak awak ni lalai semayang. Kenapa sejak hari ni semayang, besok tak semayang. Hari ni waktu zuhur semayang cepat, waktu maghrib dan isyak baru nak semayang." Dia tak ada. Dia bila dengar gitu, dia akan, "Baik, terima kasih saudara kerana berikan peneguran itu kepada saya." Dah terima habis. Dia tak ada kata, "Awak jangan cakap saya, awak tu sendiri tak pakai tudung." Maaf katalah, awak tu sendiri tak pakai tudung, na'udzubillah. Itu namanya kalau dia ada boleh nak U-turnkan balik, dia nak kenakan balik orang yang menasihati dia tu, bermakna dia itu ada masalah. Ada masalah. Baik. Jadi inilah inilah tafsiran mengenai tentang orang yang tidak menyimpan dengki terhadap orang-orang Islam. Baik. Jadi saya dapat rumuskan sekali lagi, dia ada lebih kurang ada 6. Yang pertama, maksud tidak menyimpan dengki itu adalah dia tidak merasa iri dengan kebaikan yang ada pada orang lain. Yang kedua, dia adalah orang yang pemaaf, tidak merasa benci dan dengki. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat kasih sayang yang kuat kepada orang Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, ialah dia suka untuk menolong setiap orang Islam yang susah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dia itu adalah orang yang boleh menerima nasihat dan juga teguran. Jadi maaf kata dia ada 5 tafsiran daripada dengki. Tidak merasa dengki kepada orang Islam yang lain. Baik. Kemudian dia sambung ke sini. Faedah yang ketiga adalah jelas di sini bahawa hati yang mulia akan melahirkan akhlak yang mulia. Kerana akhlak adalah cerminan hati. Orang seperti ini akan mendapat tempat di dalam syurga serta kemuliaan dari Allah walaupun amalan sunatnya tidak banyak. Tentunya kalau dia banyak melakukan amalan sunat, maka lebih tinggi lagi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia kata sini adalah jelas di sini bahawa hati yang mulia akan melahirkan akhlak yang mulia. Hati yang mulia akan melahirkan akhlak yang mulia. Kerana akhlak adalah cerminan hati. Jadi dalam arti kata yang lain, tu yang tadi kita waktu yang pada beberapa perjumpaan yang lalu atau hari Isnin lalu, kalau tak silap saya, di mana bila hati kita baik,
maka dia akan melahirkan akhlak yang baik. Bila hati kita baik, maka dia akan melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah perkara yang memang banyak hadis yang menyebutkan tentang akhlak, kan? Di antaranya yang sabda Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dengan keluarganya. Dia kata yang terbaik dengan keluarganya, segi akhlaknya. Akhlak dengan keluarganya macam mana, tidak berlaku kasar terhadap keluarganya, tegur dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana, dapat menarik sama-sama keluarga dalam beribadah bersama-sama. Ini namanya terbaik akhlaknya bersama keluarga. Dan juga dalam hadis, kata saya hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling aku cintai, dengar baik-baik hadis ni, orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat dengan tempat aku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ni sabda Nabi sendiri. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat dengan tempatku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya, atau orang yang memiliki akhlak yang mulia. Baik akhlaknya. Kita tahu dia sebagai orang yang mempunyai sopan santun, mempunyai adab, mempunyai akhlak. Jadi orang yang macam gini adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Hadis ni panjanglah, dia ada yang sebaliknya juga. Baik, jadi semua kita nak fokus ni sekarang ni adalah tentang akhlak yang baik. Jadi kita bayangkan, kalau kita dah dekat akhirat, kita adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW, bermakna dalam erti kata yang lain, kita pasti akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Modalnya apa? Modalnya akhlak yang baik. Bila kata akhlak yang baik, bermakna dia mesti berasal daripada hati yang baik. Jadi kalau kita rasa akhlak kita kurang baik, hati kita kurang baik, bermakna jalannya, satu-satu jalannya adalah memperbanyakkan, untuk berubah hati kita dengan memperbanyakkan istighfar, banyakkan taubat, banyakkan bersedekah, banyakkan tahajud, banyakkan membaca Al-Quran. Jadi insya-Allah ni usaha kita. Plus jangan lupa dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kalau kita nak akhlak yang baik, bermakna kita kena berbalik pada dia punya asal dia adalah hati. Kan kata Nabi SAW, "Iza salaha salahal jasadu kullu." Jika mana benda itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa iza fasada jasadu kullu. Jika mana benda itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badannya. Ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah iaitu adalah hati. Jadi kalau hati kita baik, bermakna semua benda kita dalam badan kita semua baik. Akhlak kita baik, amalan kita bagus, sembahyang kita terjaga, percakapan kita itu pun rapi, tidak menyinggung perasaan orang lain dan sebagainya. Kalau hati kita tidak baik, bermakna akhlak kita juga akan tidak baik. Kita akan berlaku sombong, mengumpat, merendahkan orang lain dan seterusnya. Jadi balik, akhlak yang baik itu berpunca daripada hati yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hati yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberikan hati yang baik itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita, memperbaiki akhlak-akhlak kita, sehingga kita nanti dekat dengan Nabi SAW di akhirat kelak, insya-Allah. Ilahuna, insya-Allah kita akan berjumpa pada tazkir Ramadan pada hari Isnin nanti lagi, insya-Allah. Ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.